Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali kita dalam pembelajaran tafsir. Hari ini kita akan tengok muka surat 25, masuk kepada tajuk yang baru, surah yang ke-6. Ya, surah yang ke-6 pada muka surat 25. Okey, baik. Tengok pada buku Ad-Darsa Sadis, pelajaran yang ke-6. Okey, pelajaran yang ke-6, iaitu yang tajuk dia Juhudun Na'am. Ya, lebih kurang maksud dia tidak berterima kasih ataupun tidak bersyukur. Wal bukhli, lebih kurang tu maksud dia tidak bersyukur dan macam mana nak kata? Saya lupa tadi. Okey, sambung. Li hubbil khair, untuk menyukai kebaikan, wal ihmal, dan mengabaikan isti'dadil lil akhirah, bekalan untuk akhirat. Ya, bekalan untuk akhirat. Okey, itu tajuk dia, panjang. Okey. Dan ianya adalah suratul Adiyah. Surah Al-Adiyat, ya. Suratul Al-Adiyat. Okey, yang mana next? Surah ni adalah Makkiyah, yang turun di Mekah. Kan? Okey, yang turun di Mekah. Jadi dia kata wahya 11 ayat. Dan ianya ada 11 ayat, ya. Okey. Ada 11 ayat. Okey, tasmiyatuha, dinamakannya. Kenapa dinamakan dengan surah Al-Adiyat? Okey, kita boleh tengok kat sini. Summiyat, dinamakan suratul Adiyat, dinamakan surah Al-Adiyat li'anna Allah, kerana sesungguhnya Allah iftataha, macam biasalah, Allah akan memulakan. Iftataha, susah sebut dia. Iftataha, Allah telah memulakan surah ini bil qasami, dengan bersumpah. Okey, dengan bersumpah. Bersumpah dengan apa? Bil adiyat, dengan kuda perang. Adiyat ni juga bermaksud kuda perang. Okey, adiyat. Kuda perang apa? Wahya khailul mujahidin, dan ianya kuda para mujahidin. Okey, kuda para mujahidin al-musri'ati, yang laju. Musri'ah ni laju, yang pantas. Fil liqa'il adu, dalam menemui musuhnya. Dalam menemui musuhnya. Okey, jadi kenapa ni? Kenapa boleh highlightkan li'anna Allah iftataha bil qasamil bil adiyat. Itulah sebab dinamakan surah ini. Okey, dan apa itu adiyat? Adiyat adalah khailul mujahidin. Ini kuda mujahidin. Okey. Okey, kita baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dhabha ni terengah-engah tu lah. Demi, Allah bersumpah dengan demi kuda perang yang berlari kencang. Okey, ada sebab. Biasanya Allah akan bersumpah dengan sesuatu perkara ni dalam surah ni, ada sebab dia. Falmuriyati qadha, maka kuda yang maka kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dalam surah ni nak menggambarkan keadaan yang kuda itu sangat menggerunkan. Larian kuda tadi itu sangat gerun, sangat laju, sehingga seolah-olah melahirkan percikan api pada kuku dia. Okey. Falmughirati subha,
maka kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka kuda tadi digambarkan menyerang secara tiba-tiba waktu pagi. Kenapa dia kata sebut waktu pagi? Kerana pagi-pagi ni orang lemau lagi, baru bangun tidur, tak ready lagi kan. Maka nak menunjukkan kecekapan kuda ni, dia akan pagi-pagi lagi dah menyerang. Pagi-pagi lagi dah boleh berlari dengan laju. Fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan derbu. Kuda-kuda ni tadi pada waktu pagi bila dia orang bermula berlari, maka akan menerbangkan debu-debu. Satu suasana yang epik lah kalau korang tengok. Kalau kita tengok, inilah kalau kita tengok National Geographic kan, bila kuda-kuda tu berlari, rasap-rasap kan, debu. Fawasatna bihi jam'a, maka ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Dan diceritakan kuda yang berlari tadi dia nak gimana? Dia pergi menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, inna insana li rabbihi lakanut, sangat-sangatlah ingkar, ya, tidak berterima kasih terhadap Tuhannya. Okey, ni yang tadi tajuk dia kan. Tajuk dia tidak berterima kasih tadi. Kenapa surah ini menceritakan tentang manusia yang ingkar, yang sangat ingkar, yang tidak berterima kasih terhadap Tuhan. Li rabbihi, pada Tuhannya, lakanud, tidak berterima kasih. Wa innahu ala dhalika la syahid, dan sesungguhnya manusia, ya, itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu, dan sesungguhnya mereka tadi manusia, ala zalika, ke atas yang berikut. Apa dia? Apa yang berikut? Dia punya keingkaran tu la syahid, mereka menyaksikan. Itu kalau terjemah word by word lah. Kalau terjemah yang bawah ni, baca terus satu, dia susun ayat Melayu terus. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya ia sangat bakhil, ya, kerana cintanya kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Okey. Jadi sebenarnya dikatakan manusia ni sangat bakhil. Sebab apa? Kerana dia cintakan harta je. Bila dia cintakan harta, maka dipanggil bakhil. Sebab apa? Dia dah sayang harta dia. Dia nak keluarkan ke jalan Allah, dia tak nak. Dia bakhil lah. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Maka Allah tanya balik, dia orang ni tak sedar ke? Dia orang tak tahu ke kalau dibangkitkan apa yang ada dalam kubur ni? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa-apa yang ada dalam dada. Maka kalau Allah keluarkan apa yang ada dalam hati mereka tadi, wa hussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Sebenarnya Allah tahu pada waktu itu apa sebenarnya dalam mereka, apa yang sebenarnya disembunyikan mereka, yang tak sama dengan zahir mereka. Okey, itu adalah suratul Al-Adiyat. Kalau kita nak tahu terperinci nanti kita akan tengok tafsir dia lah. Ini sekadar terjemahan surah. Kan? Jadi kita tak nampak jelas apa yang Allah nak ceritakan betul-betul. Cuma kisah pasal Allah bersumpah atas nama kuda perang. Kuda perang ni yang mana tadi? Kalau kita review balik, Allah bersumpah atas nama kuda perang. Yang mana kuda perang ni akan yang mana kuda perang ni bila berlari yang sangat memercikkan api dekat kaki dia. Kemudian kuda perang ni sifat dia macam mana? Pagi-pagi lagi dah serang. Pagi-pagi lagi dia dah mula menyerang musuh. Gitu. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang dinamakan kuda perang. Okey. Al-mufradatul lughawi, masuk kepada mufradatul lughawi, perkataan seerti. Al-mufradatul lughawi, ya, perkataan seerti. Yang pertama, wal adiyati dhabha. Tadi demi kuda perang, ya, yang berlari kencang terengah-engah. Okey.
aqsama, ya, bersumpah bil khailil mujahidina, bersumpah dengan kuda mujahidin, para mujahidin, ta'du, ya, yang nak berjumpa musuh. Keadaan kuda perang, kuda-kuda mujahidin ni nak bertemu dengan musuh. Okey. Kemudian yang kedua, fal mughirati subha, yang ayat mengatakan bahawa maka kuda-kuda perang itu menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi tu kan. Iaitu al khailu allati tughiru, kuda yang tughiru au tahjumu. Tughiru ni yang berubah, ataupun tahjumu, menyerang, hajmu, kuda yang berubah ataupun menyerang, dia kan tiba-tiba tu kan, so macam berubah. Ala aduwi, ke atas musuh, bi'igharati ashabiha waqtas subhi, dengan apa tadi? Lupa. Bi'igharah, dengan menyerbu, bi'igharah ashabiha, dengan menyerang ashabiha ni kawan-kawannya, waqtas subhi, pada waktu subuh. Yang kuda kan dia menyerang kuda lah. Okey. Fa'asarna bi. Kemudian dia kata fa'asarna bihi, maka ia menterbangkan debu. Fa'asarna, dia menerbangkan. Ini sabi ini menerbanglah. Iaitu hayyajna bi makani aduwihinna. Hayyajna ni dia macam angin yang kencang. Jadi macam mana kita terjemah ni? Susahnya. Mengencangkan, tak kan? Dia sehingga dipanggil, saya tak ingat nak terjemah dia macam mana. Okey. Dia nak, macam mana kita nak sebutkan angin kencang? Angin kencang, terjemah je angin kencang, tiupan angin yang kencang. Bimaka ni, dengan tempat aduwihinna, musuhnya. Sehingga dia seolah-olah meniup angin yang kencang di tempat musuhnya. Ayu bizalikal waqti wa huwa subhi, iaitu pada waktu tersebut, iaitu waktu subuh. Diulang tadi waktu subuh. Okey. Naq'an, debu tadi. Ghubaran ni samalah, naq'an, debu, habuk, kan, asap yang dihasilkan. Boleh dia kata naq'an, debu, kan? Debu. Debu. Ghubarah ni adalah macam habuk. Okey. Bisyiddatil harqatihinna, kerana tersangat kuat. Apa yang kuat? Kaki kuda tadi. Kan? Apa orang panggil apa? Kalau kuda berlari panggil goncangan, bukan goncangan. Tak jumpa perkataan yang betul. Okey. Jadi maksudnya keadaan kuda yang berlari tadi yang sangat kuat. Gitulah. Fawasatna bihi jam'a, tawassatna bidzalika yaqwaqti. Okey, masa dia akan menyerang ke tengah-tengah kumpulan. Fawasatna tengah jam'a ni tadi, tengah-tengah kumpulan. Tawassatna. Macam ni ayat, mengenengahkan, ataupun menuju ke tengah lah, menuju ke tengah. Bizalikal waqti, pada waktu itu. Au bil aduwi, ataupun dengan musuh. Au binaqa'il jam'ah, ataupun dengan
kumpulan ataupun kelompok jam'ah min jumu'il a'da, daripada kumpulan musuh. Nak cerita dia berada di tengah-tengah kumpulan musuh tu, ataupun dia mengumpulkan musuh tu ke tengah. Ayusirna wastan jam'an. Okey, tak payah tu, ambil ni. Ambil highlight kan, tawassatna bizalika waqti. Sampai situ cukup. Okey. Salah satu boleh kan. Innal insani rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia li rabbih lakanut. Kepada Tuhannya dia lakanut, tidak berterima kasih. Ayu lakafur, iaitu dia kufur. Kufur, juhud. Biasa perkataan ni pun kalau kita guna Melayu dipanggil juhud. Dia ni, kau ni juhud. Dia kufur, juhud, tidak berterima kasih tadi kan. Tidak berterima kasih, kufur nikmatillah. Nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala alaihi, ke atasnya. Kalau tak cepat salin boleh pause video. Wa innahu ala zalika la syahid, iaitu wa innahu, iaitu sesungguhnya dia ala kunudihi la syahid, atas dia punya kunut tadi. Apa dia sebut kunut tadi? Okey. Ke atas dia punya tidak berterima kasih tadi, la syahid, menjadi saksi. Dia yang menyaksikan dia ni memang tidak berterima kasih ni orang. Orang kata apa? Kalau kata Melayu tu, orang tu sebut, ya Allah, lupa dah. Okey. Baik, yang ke-8 la syadid. Yang sangat-sangat tadi la bakhil. Apa yang sangat-sangat? Bagi kebakhilan dia. La bakhil. Au la syadidu hubbi lahu, ataupun tersangat-sangat mencintai ke atasnya. Dia suka harta tadi kan, cerita pasal harta. Fayabkhalu bihi, maka membakhillah ke atasnya, maka bakhillah dengannya. Jadi ini boleh ambil ni, la syadidul hubbi lahu, la bakhil pun boleh. Okey, highlightkan mana satu yang kau nak. Si kau nak pendek kan. Bu'sira ma fil qubur, usira wa ukhrija. Disebut usira. Usira ni saya tak ingat tadi. Wa ukhrija, dan dikeluarkan apa di dalam kubur, minal mauta, daripada orang-orang yang mati. Okey, apa yang dikeluarkan tu adalah apa yang dalam kubur. Apa yang dalam kubur ni? Minal mauti. Ayu bu'isu, iaitu dibangkitkan. Kan? Jadi ambil mana-mana, ambil ni. Ukhrija ma fil kubur minal mauta wa hussila ma fis sudur, dan apa yang dikeluarkan, dilahirkan apa yang dalam hati tadi kan. Jumi'al muhassalan, dikumpulkan, muhassalan, apa yang terlahir. Wa azhara, ataupun yang terzahir. Terzahir ni yang tertunjuklah. Wa bayyin, dan menjelaskan, ma fi qulub, apa yang ada dalam hati, minal kufri wal iman, di antara kufur ke ataupun beriman. Itu yang maksudkan Allah kata, kalaulah dilahirkan apa yang di hati tu, nanti kan tahu ya, betul-betul kau ni betul-betul iman ke ataupun kau ni kufur. Okey, jadi maksudnya jumi'a muhassalan wa azhara bayyina ma fil qulub. Boleh sampai situ. Tapi kalau boleh ambil sampai habis lagi bagus. Yang ke-11, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Okey, sesungguhnya Tuhan kamu yauma idzin la khabir, ya. La alimun. Apa maksudnya? Dengan maksudnya dengan alim, mengetahui. Ambil alim saja pun boleh. Apa yang tahu, fayujazihim ala kufrihim. Maka apa tadi ayat tu? Okey.
Dia menjaz macam ni, fayujazihim alal kufrihim. Cuba saya cari translate ya. Okey. Maka akan ni jazam kot. Ke jazam. Jaza. Maka yujazihim, Allah memberi balasan ala kufrihim, ke atas kekufuran mereka. Maka Allah bagi balasan ke atas kekufuran mereka. Okey, itu saja, wallahu alam.